Berita terkini ketegangan tinggi di sempadan Ukraine dengan Rusia, Kiev. Ukraine, CNN. Ketegangan antara Ukraine dan Rusia berada pada tahap tertinggi dalam beberapa tahun, dengan penambahan tentera Rusia berhampiran sempadan kedua-dua negara mencetuskan kebimbangan bahawa Moskow boleh melancarkan pencerobohan dalam beberapa minggu atau bulan akan datang. Ukraine telah memberi amaran bahawa Rusia sedang cuba menggugat kestabilan negara itu sebelum sebarang pencerobohan tentera yang dirancang. Kuasa Barat telah berulang kali memberi amaran kepada Rusia dalam beberapa minggu kebelakangan ini terhadap tindakan agresif yang lebih lanjut terhadap Ukraine. Kremlin menafikan ia merancang untuk menyerang dan berhujah bahawa sokongan NATO untuk Ukraine, termasuk peningkatan bekalan senjata dan latihan ketenteraan, merupakan ancaman yang semakin meningkat di sayap barat Rusia. Gambarnya rumit, tetapi berikut ialah pecahan perkara yang kita tahu. Apakah keadaan semasa di sempadan Amerika Syarikat dan NATO telah menyifatkan pergerakan dan kepekatan tentera di dalam dan sekitar Ukraine sebagai luar biasa? Sebanyak 100,000 tentera Rusia kekal di sempadan Ukraine, walaupun amaran daripada Presiden Joe Biden dan pemimpin Eropah tentang akibat serius sekiranya Putin meneruskan pencerobohan. Dan penemuan perisikan telah menganggarkan bahawa Rusia boleh memulakan serangan tentera di Ukraine sebaik awal 2022. Pada penghujung 2021, gambar satelit mendedahkan perkakasan Rusia, termasuk meriam gerak sendiri, kereta kebal tempur dan kenderaan tempur infanteri, sedang bergerak di padang latihan kira-kira 186 batu, 300 km dari sempadan. Tetapi sedikit maklumat lain telah didedahkan kepada umum untuk menyokong dakwaan oleh kuasa barat tentang ancaman yang semakin meningkat. Kebanyakan pangkalan tentera Rusia terletak di sebelah barat negara yang luas itu, arah dari mana sejarah menunjukkan sebarang ancaman kemungkinan besar akan datang. Kementerian Pertahanan Rusia berkata pada 1 Disember bahawa ia telah memulakan latihan ketenteraan musim sejuk biasa di wilayah selatannya, sebahagian daripadanya bersempadan dengan Ukraine. Latihan itu melibatkan lebih 10,000 tentera, kata kementerian itu. Sementara itu, wilayah Donetsk dan Luhansk timur Ukraine yang bersempadan dengan Rusia, kawasan yang dikenali sebagai Donbas, telah berada di bawah kawalan pemisah yang disokong Rusia sejak 2014. Tentera Rusia juga hadir di kawasan itu yang disebut oleh Ukraine sebagai wilayah yang diduduki sementara. Walaupun Rusia menafikannya, barisan hadapan konflik hampir tidak bergerak dalam tempoh 5 tahun, tetapi sering berlaku pertempuran berskala kecil dan serangan penembak tepat. Rusia berang apabila tentera Ukraine mengerahkan dron tempur buatan Turki buat kali pertama pada Oktober untuk menyerang kedudukan yang dipegang oleh pemisah pro-Rusia. Rusia juga mempunyai pasukan berjumlah puluhan ribu di pangkalan tentera lautnya yang besar di Crimea, wilayah Ukraine yang dilampirkannya pada 2014. Semenanjung Crimean yang terletak di selatan seluruh Ukraine kini dihubungkan dengan jambatan jalan ke tanah besar Rusia. Apakah sejarah konflik antara Ukraine dan Rusia, ketegangan antara Ukraine dan Rusia, kedua-duanya bekas negara Soviet, meningkat pada akhir 2013 berhubung perjanjian politik dan perdagangan penting dengan Kesatuan Eropah. Selepas Presiden pro-Rusia ketika itu, Viktor Yanukovych, menangguhkan rundingan, dilaporkan di bawah tekanan dari Moskow, berminggu-minggu protes di Kiev meletus menjadi keganasan. Kemudian, pada Mac 2014, Rusia mengilhakan Crimea, semenanjung autonomi di selatan Ukraine dengan kesetiaan Rusia yang kuat, dengan alasan bahawa ia mempertahankan kepentingannya dan kepentingan rakyat yang berbahasa Rusia. Pertama, beribu-ribu tentera berbahasa Rusia yang digelar lelaki hijau kecil dan kemudiannya diakui oleh Moskow sebagai tentera Rusia, mencurah-curah ke semenanjung Crimea. Dalam beberapa hari, Rusia menyelesaikan pengilhakannya dalam referendum yang diselar oleh Ukraine dan kebanyakan dunia sebagai tidak sah. Tidak lama selepas itu, pemisah pro-Rusia di wilayah Donetsk dan Luhansk Ukraine mengisytiharkan kemerdekaan mereka daripada Kiev, menyebabkan pertempuran sengit selama berbulan-bulan. Walaupun Kiev dan Moskow menandatangani perjanjian damai di Minsk pada 2015,
diurus oleh Perancis dan Jerman, terdapat pelanggaran gencatan senjata berulang kali. Menurut angka PBB, terdapat lebih 3,000 kematian orang awam berkaitan konflik di timur Ukraine sejak Mac 2014. Kesatuan Eropah dan AS telah mengenakan beberapa langkah sebagai tindak balas terhadap tindakan Rusia di Crimea dan timur Ukraine, termasuk sekatan ekonomi yang menyasarkan individu, entiti dan sektor tertentu ekonomi. Rusia, Kremlin menuduh Ukraine mencetuskan ketegangan di timur negara itu dan melanggar perjanjian gencatan senjata Minsk. Apakah pandangan Rusia? Kremlin telah berulang kali menafikan bahawa Rusia merancang untuk menyerang Ukraine, menegaskan Rusia tidak menimbulkan ancaman kepada sesiapa dan bahawa negara yang memindahkan tentera merentasi wilayahnya sendiri tidak seharusnya menimbulkan kebimbangan. Moskow melihat sokongan yang semakin meningkat untuk Ukraine daripada NATO dari segi persenjataan, latihan dan kaki tangan sebagai ancaman kepada keselamatannya sendiri. Ia juga menuduh Ukraine meningkatkan bilangan tenteranya sendiri sebagai persediaan untuk percubaan untuk merebut semula wilayah Donbas. Satu dakwaan yang dinafikan Ukraine. Presiden Rusia Vladimir Putin telah meminta perjanjian undang-undang khusus yang akan menolak sebarang pengembangan NATO selanjutnya ke arah timur ke arah sempadan Rusia, dengan mengatakan Barat tidak memenuhi jaminan lisannya sebelum ini. Apakah pandangan Rusia? Putin juga berkata bahawa NATO menggunakan senjata canggih di Ukraine, seperti sistem peluru berpandu, akan melintasi garisan merah untuk Rusia di tengah-tengah kebimbangan di Moskow bahawa Ukraine semakin dipersenjatai oleh kuasa NATO. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov berkata pada bulan November bahawa senjata dan penasihat tentera sudah pun dibekalkan ke Ukraine oleh AS dan negara anggota NATO yang lain. Dan semua ini sudah tentu membawa kepada keburukan lagi keadaan di garis sempadan. Katanya, jika AS dan sekutu NATO-nya tidak mengubah haluan di Ukraine, Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov telah memberi amaran bahawa Moskow mempunyai hak untuk memilih cara untuk memastikan kepentingan keselamatannya yang sah. Apakah pandangan Ukraine? Kerajaan Ukraine menegaskan bahawa Moskow tidak boleh menghalang Kiev daripada membina hubungan yang lebih rapat dengan NATO jika ia mahu. Rusia tidak boleh menghalang Ukraine daripada mendekati NATO dan tidak mempunyai hak untuk bersuara dalam perbincangan yang berkaitan, kata Kementerian Luar dalam satu kenyataan kepada CNN, sebagai respons kepada gesaan Rusia agar NATO menghentikan pengembangannya ke arah timur. Sebarang cadangan Rusia untuk berbincang dengan NATO atau AS apa-apa jaminan bahawa perikatan tidak akan berkembang ke timur adalah tidak sah. Tambahnya, Ukraine menegaskan Rusia sedang berusaha untuk menggugat kestabilan negara dengan Presiden negara itu, Volodymyr Zelensky, baru-baru ini berkata rancangan rampasan kuasa melibatkan rakyat Ukraine dan Rusia telah terbongkar. Menteri Luar Ukraine, Dmytro Kuleba, memberi amaran bahawa rampasan kuasa yang dirancang boleh menjadi sebahagian daripada rancangan Rusia menjelang pencerobohan tentera. Tekanan tentera luar seiring dengan ketidakstabilan domestik negara. Katanya, ketegangan antara kedua-dua negara telah diburukkan lagi oleh krisis tenaga Ukraine yang semakin mendalam yang Kiev percaya Moskow sengaja mencetuskan provokasi. Pada masa yang sama, kerajaan Zelensky menghadapi cabaran dalam pelbagai aspek. Populariti kerajaan telah terbantut di tengah-tengah pelbagai cabaran politik domestik, termasuk gelombang ketiga jangkitan COVID-19 dalam beberapa minggu kebelakangan ini, dan ekonomi yang bergelut. Ramai orang juga tidak berpuas hati kerana kerajaan masih belum menunaikan faedah yang dijanjikan dan menamatkan konflik di timur negara itu. Protes anti-kerajaan telah berlaku di Kiev. Apa yang Amerika Syarikat katakan? Presiden Joe Biden memberitahu Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky dalam panggilan telefon Januari 2022 bahawa AS dan sekutunya akan bertindak balas dengan tegas jika Rusia terus menyerang Ukraine. Kedua-duanya bercakap hanya beberapa hari selepas Biden menggesa Putin untuk meredakan krisis di sempadan. Dan sebelum pegawai Rusia dan AS ditetapkan untuk bertemu secara peribadi di Geneva akhir bulan ini, dua pegawai pertahanan memberitahu CNN pada 3 Januari.
bahawa Jabatan Pertahanan telah membangunkan pilihan ketenteraan untuk Biden jika dia memutuskan untuk meningkatkan keupayaan di Eropah Timur untuk terus menghalang potensi pencerobohan Rusia terhadap Ukraine. Kedua-dua pegawai menekankan bahawa bahagian perancangan rutin ini dilakukan oleh tentera dan buat masa ini, tumpuan kekal pada diplomasi dan potensi sekatan ekonomi. Setiausaha Negara Antony Blinken juga telah memberi amaran kepada Rusia bahawa sebarang pencerobohan yang diperbaharui boleh mencetuskan akibat yang serius. Menyampaikan kira-kira $450 juta bantuan keselamatan kepada Ukraine pada 2021, kata Pentagon, termasuk bungkusan senjata kecil dan peluru pada Disember. Pentadbiran Biden juga telah mempertimbangkan untuk menghantar penasihat tentera dan peralatan baharu, termasuk persenjataan yang lebih besar, ke Ukraine untuk bersiap sedia menghadapi kemungkinan pencerobohan. Sumber yang biasa dengan perbincangan itu memberitahu CNN pada November. Pentadbiran Obama terkejut apabila Rusia menyerang Crimea pada 2014 dan menyokong pemberontakan di wilayah Donbas, timur Ukraine. Pegawai berkata mereka bertekad untuk tidak ditangkap oleh satu lagi operasi ketenteraan Rusia. Kebimbangan kami ialah Rusia mungkin membuat kesilapan yang serius dengan cuba mengulangi apa yang dilakukannya pada 2014 apabila ia mengumpulkan pasukan di sepanjang sempadan, menyeberang ke wilayah berdaulat Ukraine dan berbuat demikian dengan mendakwa secara palsu bahawa ia telah diprovokasi, kata Blinken pada November. Apakah faktor lain yang bermain? Satu lagi isu besar berkisar tentang bekalan tenaga. Ukraine melihat saluran paip Nord Stream 2 yang kontroversi menghubungkan bekalan gas Rusia terus ke Jerman sebagai ancaman kepada keselamatannya sendiri. Nord Stream 2 ialah salah satu daripada dua saluran paip yang telah diletakkan Rusia di bawah air di Laut Baltik sebagai tambahan kepada rangkaian saluran paip berasaskan darat tradisionalnya yang mengalir melalui Eropah Timur, termasuk Ukraine. Kiev melihat saluran paip di seluruh Ukraine sebagai elemen perlindungan terhadap pencerobohan oleh Rusia kerana sebarang tindakan ketenteraan berpotensi mengganggu aliran penting gas ke Eropah. Penganalisis dan penggubal undang-undang telah menimbulkan kebimbangan bahawa Nord Stream 2 akan meningkatkan pergantungan Eropah kepada gas Rusia dan boleh membenarkan Moskow menyasarkan secara selektif negara seperti Ukraine dengan pemotongan tenaga tanpa gangguan yang lebih meluas kepada bekalan Eropah. Melangkau negara-negara Eropah Timur juga bermakna negara-negara tersebut akan dilucurkan yuran transit yang lumayan yang akan dibayar oleh Rusia. Pada Mei 2021, pentadbiran Biden mengetepikan sekatan ke atas syarikat di sebalik Nord Stream 2 dengan berkesan memberikannya lampu hijau. Pegawai berkata langkah itu adalah demi kepentingan keselamatan negara kerana ia berusaha membina semula hubungan yang terumbang-ambing dengan Jerman. Pada bulan November, mengenakan sekatan baharu ke atas entiti berkaitan Rusia dan kapal yang dikaitkan dengan Nord Stream 2. Beberapa senator menggesa agar sekatan selanjutnya dikenakan bagi menghalang Rusia menggunakan saluran paip sebagai senjata. Ukraine juga telah meminta langkah yang lebih keras. Matthew Chance dari CNN melaporkan dari Kiev dan Laura Smith-Spark menulis dari London. Katarina Krebs dari CNN, Anna Chernova, Alex Marquardt, Chandeles Duster, Radina Jijova, Nicole Gauwete dan Barbara Starr menyumbang kepada laporan ini.